Jadi ini contoh-contoh yang saya paparkan pada sidang media dengan bukti-bukti yang saya bekalkan. Antaranya contoh saya boleh tunjuk ni, kerajaan tidak mahu wang tanam semula disalahguna. Dia sebut di sini yang babi hutan, ular sawa, semua ada. Kemudian saya juga membawa bukti. Ini contoh satu lagi perkara yang sangat mengaibkan. Berlaku di Felda Palung 4. Palung 4 ini, Felda hantar surat kali pertama, kononnya mereka dapat lebihan pendapatan. Datang pula surat kali kedua, dia kata tidak ada pendapatan, sebaliknya tonggakkan. Lebihan tak ada, jadi tonggakkan pula. Ini ada juga dia punya statement dia. Dan satu lagi, saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, pendoka-pendoka yang dibebankan dengan hutang piutang bila mereka serah kebun kepada Felda. Ini sebagai satu contoh. Gugusan di Felda Palung ada di sini. Saya juga kepilkan pada hari ini. Bagaimana baru tahun yang ke-7, ini saya sebut di sini, Felda Palung 4. Di Palung 4 ini, dia punya tanam semula dia masuk tahun yang ke-7, hutangnya telah mencecah hampir 80,000. Hampir 80,000 tuan-tuan. Saya bukan bercakap kosong, saya sediakan bahan-bahan fakta ini untuk membuktikan bahawa sebenarnya Dato' Ahmad Maslan berdolak-dalik dan telah membuat satu kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab untuk menggambarkan seolah-olah kerajaan ini mesra rakyat, bersedia berunding, tak perlu saman, tak perlulah panggil lawyer, akhirnya lawyer lah nanti yang dapat duit, hidup mewah, sedangkan mereka memperalatkan pendoka Felda. Kita sebenarnya mengutamakan perundingan. Berpuluh tahun dah pendoka Felda berunding, pergi jumpa dengan pegawai Felda, tapi malangnya hasilnya sangat berceritakan. Pendoka tak semua menggunakan pendekatan mahkamah kerana itulah pilihan terakhir yang ada pada mereka. Telah puas ke berunding. Sebab itu saya datang pada hari ini dan saya bawa wakil-wakil ini. Kalau Dato' Ahmad Maslan bersedia untuk mengotakan janjinya, kita sangat mengalu-alukan. Tetapi barang diingat, pendoka tidak boleh lagi dalam. Kalau dia gagal, maka pendoka mereka untuk menggunakan saluran mahkamah, saluran perundangan. Dan saya nak memaklumkan, kalau sehingga bulan hujung tahun ini dalam kes kadar perahan grade KPG yang menang di Kemang itu, saya telah menerima permintaan yang terlalu ramai daripada pendoka. Saya nak bagi masa kepada Dato' Ahmad Maslan. Ini bukan satu ugutan. Kalau dia gagal untuk bincang tentang isu kadar perahan grade yang Felda, kilang-kilang Felda bagi selama ini tak lebih daripada 19% perahan. Kalau dia tak boleh berunding, sekurang-kurangnya kadar asas perahan itu sebagaimana standard piawaian MTOB, Lembaga Minyak Sawit Malaysia, dia tak boleh bagi sekurang-kurangnya 23%, maka pendoka tidak teragak-agak untuk membuat saman. Dan saya nak maklumkan, setakat ni untuk negeri Pahang saja, kita dah ada senarai lebih kurang 3,000 orang pendoka untuk membuat tindakan saman kepada Felda. Tapi kita masih nak berunding. Artinya kalau Felda bersedia untuk duduk atas meja rundingan, kita bersedia. Tapi kalau tidak, kita tidak ada pilihan. Dan saya nak sebut kenapa mereka tak boleh bagi kadar perahan yang tinggi. Saya nak dedah pada hari ini. Satu saja alasan. Sebabnya kerana pengurusan Felda telah diarahkan. Pengurusan Felda di Kuala Lumpur mengarahkan kilang-kilang Felda memang kena ambil antara 2 hingga 3%. Sebab apa? Untuk membayar bonus kaki tangan mereka. Itu sebabnya. Dan kita ada bukti bahawa duit itu disimpan dalam satu tabung khas untuk membayar keperluan termasuk membayar bonus kaki tangan Felda. Jadi ini saya dedahkan. Saya harap media boleh memberi sokongan dan bantuan dengan melaporkan berita ini. Dan saya bersedia, sekali lagi saya mencabar Dato' Ahmad Maslan yang hari ini nampaknya dia attack sangat keterlaluan sampai ke tahap peribadi. Saya minta supaya mari kita berdebat, kita buktikan secara intelektual apa yang sebenarnya berlaku di tanah-tanah rancangan Felda. Itu yang pertama. Yang kedua, isu Felcraft. Saya dah berjanji bahawa saya akan bongkar 22 penyelewengan Felcraft. Tapi minta maaf, oleh kerana kebetulan berlaku pilihan kecil di Galas. Dan Galas ada Felcraft. Itu saya akan gunakan senjata ini untuk saya dedahkan satu persatu penyelewengan Felcraft dalam pilihan raya kecil di Galas. Saya akan buktikan dengan fakta bagaimana kerugian yang membabitkan ratusan juta wang rakyat di Felcraft saja.
Tapi walau bagaimanapun, saya bawa seorang. Ini anak kepada seorang peserta Felcra. Saya bawa juga sebagai sampel. Kalau mungkin tuan-tuan kata, saya ini gimmick saja. Saya bawa. Dia, bapa dia mempunyai 20 ekar tanah Felcra. Tanah itu diserah kepada Felcra untuk dimajukan. Tapi bayangkan 20 ekar tanah dalam keadaan biasa, seorang pekebun kecil boleh dapat antara 10 hingga 15 ribu pada setiap bulan. Tapi tuan-tuan, dia bersedia tunjuk bukti dia ada dokumen dia, berapa yang bapa dia dapat pada setiap bulan. Sebagai satu contoh atau sampel bagaimana teruknya agensi-agensi pembangunan tanah Felda dan Felcra pada hari itu. Wallah. So, isu baja tadi, Tak, Haji Samir. Nak terangkan, ini baja yang Felda supply lah kepada penokor-penokor di rancangan-rancangan produk. Di sini kita lihat kandungan nitrogen, fosforus, potasium. Lepas tu dia tidak ada trace element. ya, TE. Itu penting. Trace element ni merupakan zat tambahan kepada pokok, sawit, getah untuk meninggikan perahan minyak ataupun dry rubber content kepada getah. Tapi di sini kita tidak ada melihat TE. Hari kita lihat baja-baja. Untuk makluman tuan-tuan, saya ini menjadi pembekal baja kepada petani-petani kampung dan penokor-penokor Felda lah. Jadi kami gunakan baja daripada Jerman yang dikeluar oleh Ben Meyer. Apa yang penting di sini ialah baja ni ada sama kandungan tapi dia ada TE. Ini trace element ni ini menunjukkan dia banyak zat-zat tambahan kepada baja yang dibekalkan oleh pembekal yang nama Ben Meyer itulah. Antaranya lah dia. Kita ada Terus elemen. kita ada elemen. Antaranya boron, manganese, sulfur, molybdenum dan lain lagi lah. Zinc untuk meninggikan perahan minyak sawit, untuk meninggikan kadar kandungan getah kering dalam latex. Jadi ini memang kita telah kena pasti petani-petani kampung pun dapat perahan minyak sampai 23-24 kalau pakai baju-baju yang baik macam ni. Sedangkan penokor-penokor Felda memang daripada saya bertugas tahun 70 sampai saya berhenti tahun 90-an, inilah baju yang kami pakai. Baju yang tidak ada trace element. Tidak ada zat-zat tambahan. Jadi saya cuma nak tahu harga. Itulah yang telah diterangkan oleh saudara Majlan tadi. Harga pasaran 1 tan antara 700 ke 800. Yang ada trace element tu? Ya, yang ada trace element pun kalau ni kita beli di kedai pasaran kita buka dan saya bekal 1 kilo, 1 beg ni mengandungi 50 kilo, harganya RM145. Tapi baju ni memang baju yang baik dikeluarkan oleh kerajaan daripada itu. Ada lambang. Baju ni tidak boleh di repacking. Mana masyarakat terus jual kepada kedai-kedai yang memang jadi pembekal baja. Dan di kedai-kedai itu ada jual baja, ada pukal daripada Jerman dan baja yang di-pack semula oleh syarikat di Malaysia ni. Antaranya di Fry, di Fabuan, di Pasar Gudang, di Kelang. Jadi dijual dalam pasaran, ada baja yang memang bermutu rendah dan ada baja yang bermutu tinggi. Jadi kami tolong penokor-penokor petani semua order kita jualkan baju begini. Dan hasilnya memang sungguh mengagumkan. Dan memang dapat perahan minyak yang tinggi dan getah dapat dia punya bacaan 32%, dia punya DRC, dia dapat konten. Kalau sawit boleh dapat sampai 24% perahan minyak. Pakai baju macam ni. Kalau baju macam ni biasalah 18-19 biasa. Ini keadaan yang sebenar berlaku sekarang ni.